Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita teruskan PDPR 4.0 kita pada hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Kita masih lagi berada di unit ke-12, Jalinan Perpaduan dengan tajuk Memupuk Perpaduan Kaum di Sekolah. Tajuk ini kita akan berdasarkan kepada standard kandungan 2.1 iaitu asas membaca dan memahami teks. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.1.1 membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Manakala objektif pada hari ini iaitu pada akhir PDPR, murid-murid dapat mengenal pasti isi tersurat dan tersirat untuk memberikan respons dengan betul. Kemahiran hari ini ialah kemahiran membaca. Manakala aktiviti kita pada hari ini iaitu mengenal pasti isi tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Kamu boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 5, muka surat 93. Kalau sudah bersedia, jom kita sama-sama teliti maklumat di muka surat 93. Baca dan fahami teks. Kemudian, kenal pasti isi tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Sebelum kita pergi kepada petikan, saya ingin ingatkan kembali bahawa apa itu isi tersurat dan tersirat. Tersurat ialah yang kita nampak yang ditulis jelas dalam petikan. Manakala yang tersurat yang tidak ada dalam petikan tetapi maksud daripada apa yang tersurat. Dan responnya ialah penerangan kepada maksud tersirat tadi. Okey? Tak apa, nanti saya akan terangkan lagi dalam aktiviti seterusnya. Okey, kita baca. Memupuk perpaduan kaum di sekolah. Saya baca dan saya terangkan mengikut perenggan. Perpaduan sangat penting untuk mengekalkan keharmonian rakyat dan keamanan negara. Perpaduan perlu dipupuk sejak bangku sekolah lagi. Okey, perpaduan membawa maksud keakraban antara kaum, hubungan kaum. Okey, hubungan antara kaum kita panggil perpaduan. Perpaduan ini sangat penting. Kenapa penting? Sebab kita nak kekalkan keamanan dan keharmonian rakyat serta negara kita. Kalau asyik bergaduh, kalau perpaduan tidak ada, maka bergaduh tidak akan berlaku keharmonian dalam kalangan rakyat dan negara juga tidak akan aman. Okey, macam mana kita nak pupuk? Kita kena pupuk perpaduan ini antara kaum ini sejak dari bangku sekolah. Maksudnya dari peringkat kanak-kanak lagi. Okey, itu maksud perenggan yang pertama. Okey, kita baca perenggan seterusnya. Aktiviti di dalam kelas seperti perbincangan kumpulan dapat menyemai nilai perpaduan dalam jiwa murid yang masih mentah.
Guru mesti memastikan setiap kumpulan dianggotai oleh murid berbilang kaum. Pelibatan aktif setiap murid dalam aktiviti berkumpulan ini sangat dituntut. Okey, perenggan kedua membawa maksud dalam kelas mesti ada perbincangan dalam kumpulan. Dan setiap kumpulan yang dibentuk itu mestilah mempunyai ahli yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kalau ada kaum Melayu, kena gabungkan dengan kaum Cina dan kaum India. Kalau di sekolah tu ada, dalam kelas tu ada 3 kaum, dalam satu kumpulan mesti ada setiap bangsa ataupun kaum. Dalam kumpulan ni, kalau berbincang dalam satu kumpulan dengan kaum-kaum lain, maka hubungan keakraban antara kaum akan terjalin. Maka kita dapat menyemai nilai perpaduan. Okey. Kita baca perenggan seterusnya. Sebenarnya, pihak sekolah telah pun merancang aktiviti dalam program Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan, RIMUP. RIMUP bertujuan untuk mengeratkan perpaduan antara murid pelbagai kaum. Antara aktivitinya termasuklah perkhemahan integrasi dan kejohanan sukan perpaduan. Okey. Perenggan ketiga dia membincangkan tentang RIMUP. Apa itu RIMUP? RIMUP ialah rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Dia buat satu rancangan yang melibatkan ketiga-tiga kaum. Tujuannya apa? Untuk perpaduan ataupun untuk mengeratkan hubungan antara kaum. Okey, dia dah tulis itu. RIMUP bertujuan untuk mengeratkan perpaduan murid pelbagai kaum. Macam mana dia buat RIMUP ni? Menerusi apa? RIMUP ni dilakukan menerusi perkhemahan dan juga sukan yang dianggotai oleh pelbagai kaum. Okey, kita teruskan perenggan yang seterusnya. Aktiviti co-curriculum di sekolah juga dapat memupuk semangat perpaduan. Oleh itu, pihak sekolah perlu memastikan pelibatan murid berbilang kaum dalam aktiviti kelab, persatuan dan badan beruniform. Aktiviti co-curriculum dapat melahirkan murid yang berketerampilan dalam pergaulan. Okey, kat sekolah kita ada aktiviti co-curriculum yang awak kata aktiviti koko. Okey, dalam koko, dalam co-curriculum dia ada 3 cabang. Dia ada kelab, dia ada persatuan, dia ada badan beruniform dan satu lagi permainan. Okey, dalam ketiga-tiga aktiviti co-curriculum tadi, hendaklah dianggotai oleh semua murid yang berbilang kaum. Kena terlibat semua. Pelibatan semua murid yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dengan adanya aktiviti co-curriculum tadi dapat mengeratkan lagi hubungan antara kaum dan pergaulan antara kaum. Kesimpulannya, pelbagai aktiviti boleh dilaksanakan di sekolah dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sekolah mestilah menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang cinta akan keharmonian negara. Okey. Perenggan akhir memberitahu bahawa pihak sekolah adalah satu tempat untuk dilaksanakan pelbagai aktiviti dalam usaha memupuk semangat
perpaduan dalam kalangan murid-murid. Okey. Kita dah siap baca, kita tengok apa aktiviti seterusnya. Okey, tengok peta ni dia bagi tajuk dia mewujudkan perpaduan di sekolah. Maklumat tersurat. Perenggan yang pertama tadi tak ada. Perenggan yang kedua, tugasan kumpulan. Okey. Dia dah bagi maklumat tersurat, tugasan kumpulan. Maklumat tersirat dia tak ada dalam petikan, tapi kita kena huraikan daripada yang tersurat tadi. Kenapa perlunya tugasan kumpulan? Okey, maklumat tersirat, tugasan kumpulan, ahli kumpulan bekerjasama untuk menyiapkan tugasan. Kenapa perlunya tugasan kumpulan? Sebab dia ahli kumpulan akan bekerjasama untuk menyiapkan tugasan. Dia bagi yang kedua, ahli saling memahami dan menghormati pendapat. Respons, kalau maklumat tersirat dia buat ini, daripada itu apa yang dia dapat? Itu ialah respon. Mengapa? Maklumat tersirat ialah mengapa. Mengapa dia buat? Respon, apa yang dia dapat? Okey, nanti saya akan terangkan seterusnya. Okey, perenggan yang seterusnya kita dapat program remote. Perenggan yang ketiga tadi. Program remote. Dia tulis itu peluang, lepas tu murid berbilang kaum, bertemu ramah mesra, sefahaman, saling menghormati. Jadi, kita kena bentukkan ayat-ayat rangkai kata yang dibagi menjadi satu ayat. Dan yang ketiga, apa dia? Okey, kita tengok aktiviti seterusnya. Okey. Yang biru tu adalah yang pertama, tugasan kumpulan. Kita tengok perenggan yang ketiga. Sebenarnya pihak sekolah telah pun merancang aktiviti dalam program rancangan integrasi murid untuk perpaduan, REMOP. REMOP bertujuan untuk mengeratkan perpaduan antara murid pelbagai kaum. Okey, nak cari isi tersurat, bukan maafkan saya, isi tersurat, awak perlu tengok ayat pertama dan ayat kedua dalam setiap perenggan. Biasanya isi tersurat ni ada pada ayat pertama ataupun ayat kedua. Tengok yang warna biru tu, ayat pertama itu merupakan isi tersurat. Jadi kita tengok perenggan seterusnya, kita tengok ayat pertama dan ayat kedua. Okey. Itu ialah yang tersurat. Yang tersurat ialah apa? Remove. Kita ambil remove. Ringkasnya remove. Okey, yang ketiga, kita ambil ayat pertama dan ayat kedua sahaja. Okey, aktiviti co-curriculum di sekolah juga dapat memupuk semangat perpaduan. Oleh itu, pihak sekolah perlu memastikan pelibatan murid berbilang kaum dalam aktiviti kelab persatuan dan unit beruniform. Okey, aktiviti co-curriculum. Dia bincangkan tentang aktiviti co-curriculum. Maka aktiviti co-curriculum ialah isi tersurat. Jom kita sama-sama isikan. Okey, yang pertama tersurat tugasan kumpulan. Daripada tersurat, dia lahirkan isi tersirat. Macam mana? Kenapa perlu ada tugasan kumpulan? Sebab murid akan bekerja sama untuk siapkan tugasan. Kalau memberi pendapat, kena saling memahami dan menghormati pendapat ahli kumpulan. Kita tengok responnya macam mana. Okey. Kenapa, kita tengok balik yang tersirat. Kenapa ahli kumpulan kena bekerjasama untuk siapkan tugasan? Jadi jawapan dia, kena tanya, kenapa? Jawapannya,
Ahli kumpulan mestilah bekerjasama supaya tugasan yang dilakukan dapat disiapkan dengan berkualiti, dengan elok, dengan cantik. Tanya balik yang dua, kenapa ahli saling memahami dan menghormati pendapat? Ahli kumpulan mestilah saling menghormati supaya perbincangan berlangsung dalam suasana harmoni. Awak tanya, awak jawab. Okey. Yang ini peluang murid berbilang kaum bertemu ramah mesra, sepahaman dan saling menghormati. Macam mana kita nak lengkapkan ayat? Kita lengkapkan begini. Memberi peluang murid berbilang kaum beramah mesra dan mengeratkan sepahaman serta saling menghormati ketika menjalankan aktiviti. Okey, kita tanya, kenapa kena beri peluang? Kenapa kena saling hormati? Jadi, jawapan dia, aktiviti remote dapat memberi murid pelbagai kaum menjalankan kemesraan, sepahaman dan saling menghormati dengan mengadakan kegiatan berfaedah. Okey, yang ketiga tadi, membincangkan tentang aktiviti co-curriculum. Jadi, tersuratnya kita ambil aktiviti co-curriculum. Apa dia dalam aktiviti co-curriculum tu? Menanam semangat kepimpinan dalam kumpulan dan menghormati ahli kumpulan. Kenapa kena hormat? Kenapa kena ada semangat kepimpinan? Jawapan dia, murid mestilah melibatkan diri dengan aktiviti co-curriculum kerana dapat menjalinkan perpaduan. Kenapa dia kena sertai aktiviti co-curriculum? Itu jawapan dia. Okey, ini agak susah sikit untuk awak. Jadi tak apa, saya bagi jawapan semua. Kita tengok tugasan. Tugasan cukup senang. Apa dia tugasannya? Tugasannya, salin semula maklumat di bawah dalam buku tulis. Okey, dalam buku penulisan. Awak salin ini je. Tak payah nak fikir-fikir, saya dah bagi jawapan, saya dah bagi ini. Cuma awak kena faham macam mana nak dapatkan respon. Nak dapatkan respon, kena tanya kenapa yang ada pada tersirat. Nak dapat yang tersurat, senang sebab dah ada dalam petikan. Ambil dalam petikan, letak situ. Lepas tu, buat maksud daripada tersurat, dia akan jadi tersirat. Lepas tu tanya, jawab. Okey? Itu saja. Kamu boleh siapkan, salin dan siapkan, hantar pada saya. Okey? Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.